Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari Jumaat 18 Oktober. Bertemu kembali dalam podcast Zaid Ibrahim. Seperti biasa, saya Syabuddin dan Datuk Zaid akan berbual mengenai isu-isu semasa yang berlaku dalam politik negara. Hari ini tu 18 bulan adalah hari pembentangan belanjawan 2025. Bajet 25. So sekarang ni tengah dibentangkan lah, belum habis lagi. So setakat yang dibentangkan tadi ya Dok, saya nak tanya Dok, apa yang menarik setakat itu? Bajet ni belum habis kan. Belum Jadi habis, kita patut komen sikit-sikit je lah. Sikit-sikit apa yang Nanti yang salah pula susah. Yang saya dengar kata yang menarik ialah kalau kita beli saham dan ada dividen ya. Nah, dividen tu akan dikenakan cukai. Yang lebih 100,000. Yang lebih 100,000. Maknanya orang kaya kena cukai lah. Kena cukai. Keuntungan daripada dividen tu. Tapi kalau kita beli amanah saham ASB ke apa, KWSP dikecualikan lah. KWSP dikecualikan. Itu menarik lah. Menarik. Jadi banyak orang Melayu ni beli ASN, ASB. Ini untuk orang kaya lah maknanya. Maknanya cukai ni untuk orang kaya sikit lah. Macam eloknya kalau kita nak melabur ni, kita melabur ASN, ASB lah. Itulah mesej dia. Supaya kita tak kena cukai. 2%. Ya. Itu agak menarik. Yang satu lagi menarik ialah saya dengar kata pusat yang nak mengenali scam, atas scam ni ada peruntukan 20 juta. Jadi kita harap scam yang berleluasa. Tapi saya rasa 20 juta ni tak cukup. Takut 20 juta ni nak menyiasat scam yang begitu berleluasa. Hari-hari kita dengar orang tu kena tipu 100 juta, 50 juta, 2 juta, 2,000, macam-macam cerita. Jadi saya harap bank negara dan regulators lah, bank-bank semua ni, dia dah ada duit dia. Sepatutnya Persatuan Bank lah yang menawarkan inilah sumbangan kami untuk menangani masalah ni. Tapi kena harap ke Anwar juga, kerajaan juga kena bagi 20 juta kan. 20 juta ni Maybank satu orang boleh bagi. Atau kerajaan bagi 20 juta, bank-bank ni bagilah 20-30 juta, barulah ada 50 juta. Barulah pusat scam center ni akan lebih berkesan kan. Saya rasa lah, saya rasa bank negara pun diam aja. Bank negara kita ni tak tahulah. Saya tak ada minat sangat. Dia tidak ada proaktif. Nak tunggu Menteri Kewangan juga bagi duit. Nak mengatasi scam. Dan scam ni hari-hari berlaku. Tak, itulah. Saya scam politik tu hari-hari lah dia. Tapi scam duit ni, scam kewangan ni yang kita nak bimbang lah. Scam politik tu biasa lah dia. Itu maksud saya scam kewangan. Orang ibu tunggal kena tipu, orang pencen kena tipu, orang tu kena tipu. Jadi kerajaan ni takkanlah 20 juta je. Sepatutnya arahkan semua agensi yang berkaitan ni. Dan duit tu ambil daripada bank lah. Dia untung bilion-bilion. Bank bagi dekat director punya chairman tu berapa? 1 juta, 2 juta setahun. Tak boleh bagi duit untuk center ini. Nak tunggu Anwar bagi. Lagipun dia scam ni dia menggunakan sistem bank juga kan. Dia ceroboh sistem bank tu. Dia mestilah. Kalau tidak, sistem mana lagi nak? Sepatutnya bank bertanggungjawab lah. Kan rasa macam sepatut dia rasa kita kena buat sesuatu lah, nak tolong Madani ni kan. Ini macam dia tak kisah pula tu. Ini nak tunggu kerajaan bagi ekstra duit tu mengatasi scam center. Ini tak betul lah pada saya. Terima kasih lah kepada Perdana Menteri. Tapi tak cukup lah. Tak cukup. Patut jangan bagi 20 juta tu, 50 juta lagi bagi daripada bank-bank lah. Bank kaya semua. Mana ada bank rugi? Tak ada. Bank tak ada kan? Tak ada. Kalau dia bank ni selalu untung sebab dia bagi duit kepada orang yang tak perlukan duit.
Itu sebab bank untung. Akhirnya orang yang tak perlu duit dia miskin. Itulah kisah dia. Kisahnya. Satu lagi menarik dia, pada saya lah, dalam bajet yang saya dengar ni ialah SPRM dah dapat duit lebih sikit. Ya, lebih sikit. 20-30 juta untuk lebih berkesan. Ya. Tapi tu saya pun harap, kita pun tak tahu sebenarnya butiran. Duit SPRM ni yang besar peruntukannya untuk apa misalnya. Pak eloklah kalau kita Azam Baki beritahulah. Gaji banyak ni, allowance banyak ni, tambah staff ke tambah bangunan banyak peralatan ni, ke apa, transport. Jadi penyiasatan banyak ni misalnya lah. Tapi alhamdulillah lah kerajaan bagi lebih. Harap-harapnya lebih berkesan. SPRM lebih berkesan. 360 juta dah sekarang ni. Tahun depan 400 juta kalau tak kalau kita tak kawal tertentu. 400 juta. Jadi kita tak nak lah, agensi kerajaan ni terlalu kaya, tak boleh juga Din. Rosak juga. Yalah, betul lah. Jadi berpatutan lah peruntukan dengan keperluan itu mesti setimpal. Barulah institusi itu, SPRM ke, kehakiman ke, apa-apa pun boleh berjalan dengan baik. Jadi tahniahlah kepada SPRM dapat 360 juta. Yang lain saya rasa macam janji Perdana Menteri targeted subsidi tahun depan ini semua ni pada saya ini janji round 95 dia kata akan dilaksanakan pertengahan tahun depan. Jadi kita tunggu pertengahan tahun depan lah. 7-8 bulan lagi lah. Kita tunggulah. Kita tunggulah. Mungkin bulan tahun depan mungkin dia kata kita tolak sikit lah beberapa bulan lagi. Mungkin juga. Jadi tak perlu komen Din. Lagi satu tu yang ditunggu-tunggu juga setiap tahun peruntukan ni ialah peruntukan kepada PMO, mana untuk kegunaan pejabat Perdana Menteri. Itu yang saya nak tunggu-tunggu. So setakat ni saya rasa dia belum diumumkan lagi. Belum diumumkan lagi. Mungkin tak apa. Kita tunggu broadcast satu lagi lah. Sebab duit yang ada Perdana Menteri ni, PMO ni, ini yang duit besar ni. Itu yang besar sebenarnya. Ini yang boleh bagi sana, bagi sini, bagi sini. Itu yang lebih mustahak. Itu jadi kita tunggu. Yang tu kita tak boleh komen tentu hala. Nanti kena marah nanti. Jadi kita tunggu apa peruntukan yang PMO gunakan. Itu yang kita tunggu. Yang satu lagi yang saya dengar lah, JAKIM pun dapat peruntukan lebih juga. Yalah, untuk halal, percepatkan proses sedia halal. Untuk percepatkan yang ni saya nak tahu lah. Jadi dia perlukan pegawai yang lebih, kan? Dia tambah juru audit 100. Jadi apakah kelewatan itu, kelambatan itu disebabkan oleh kaki tangan? Atau sebab proses dia tu mungkin terlalu rumit? Dia proses, saya rasa mungkin proses dan ditambah dengan kekurangan kaki tangan. Jadi iyalah, itu mungkin sebab kekurangan lah, nak duit lebih ni. Tambah 100. Tapi saya bimbang, takut-takut yang proses itu sendiri terlalu convoluted, terlalu rumit. Yang menyebabkan lambatnya nak betulkan sertifikat ni. Tapi kalau untuk kaki tangan, okey lah, tak apalah. Kita harap kaki tangan yang kita employ itu, kita gunakan itu semuanya cekap-cekap. Semua lebih cepat straight semua straight lah. Kaki tangan yang straight, yang telus. Cara itu sertifikat halalnya akan keluar cepat lah. Sebab kita tak nak jugalah. Dia kadang-kadang bila keluar sertifikat ni, kalau zaman dulu lah, saya dengar juga cerita, nak cepat kena ada pelincir, misalnya, kan? Ini saya dengar, tapi mungkin tak ada lah zaman sekarang ni. Zaman dulu tak ada kot. Zaman Madani mungkin tak ada lah, tapi zaman dulu saya dengar businessman cakap nak cepat kena pelincir lah. Jadi kita tak mau. Makin ramai pegawai, ramai juru audit, makin ramai itu, makin tinggi pelincir. Kita tak mau itu. Kita tidak mau sejarah berulang. Jadi tapi tanya harga kepada JAKIM, dapat duit lagi. Dah lah dapat banyak tu, berapa lagi?
Apa lagi ni? Kita tukar tajuk lah. Saya pun tak nak cakap banyak sebabnya saya tak tahu banyak. Ya, bajet dia masa belum habis. Belum habis. Kita baru separuh tadi. Kita mula ni baru separuh. Okey. Jadi kita cakap benda yang kita tahu. Kita cakap benda lain. Okey tu. Ini benda yang belum selesai lagi ni. Belum selesai. Benda yang saya rasa masih lagi tergantung sampai sekarang, iaitu pengakuan siswa politik kanan Perdana Menteri Samsul Iskandar. Kita sambung dulu, kita dah cakap. Kita dah cakap. Tapi kali ini nampaknya dah setelah beberapa hari benda itu masih tergantung lagi. Orang tak tahu betul ke tak betul. Sehingga sebenarnya ramai yang kata, adakah hanya Perdana Menteri saja yang boleh mengesahkan? Perdana Menteri masih diam sampai sekarang. Kalau Perdana Menteri bercakap, dia mengesahkan apa yang dia cakap, mana okey, sah. Tapi jadi, apa yang perlu dia buat? Perlukah dia? Tapi PM sibuk sekarang ni, bajet lagi, nak buat bajet ucapan lagi, dia sibuk. Tapi selepasnya okey lah. Mungkin selepas ni mungkin PM akan beritahu lah, ya. Dan itu saya pun tertarik juga dengan kenyataan kawan saya Fuad Zakashi. Fuad Zakashi ni orang kuat UMNO Johor lah. Dia kata, apakah Perdana Menteri tak tahu benda ni, yang tak dapat blessing, kata dia. Tak dapat blessing. Maknanya Samsul Iskandar cakap tu sebab PM dah setuju. Itu kata dia. Jadi kalau dia PM dah tahu Samsul nak cakap benda ni, benda yang agak kontroversial, apa matlamat dia? Apa sebabnya? Itu yang kita nak tahu tu. Itu yang kita nak tahu. Jadi ada orang kata, kawan saya seorang lagi dari Pulau Pinang, dia dulu bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, P. Ramasamy. Timbalan Ketua Menteri. Timbalan. Dia kata mesti ada apa-apa antara UMNO dengan Anwar ni. Ya, dengan PKR. Benda ni dah keluar. Jadi ramalan macam-macam. Jadi elok jugalah kalau Perdana Menteri selepas bajet lah selesai semua minggu depan ke, ceritalah sikit apa asal Samsul buat ni. Kita pernah tahu juga kan. Tapi elok lah, sebabnya kalau tidak macam-macam spekulasi. Ada orang kata mulalah UMNO nak pecah dengan PH. Ada orang kata ini sengaja PH buat ni untuk dah ketegangan hubungan antara Anwar dan Zahid Hamidi. Ada dah orang bercakap. Mula katanya. Ketegangan yang antara Anwar. Tapi saya tak percaya dia, Anwar dengan Zahid Hamidi ni dia tak boleh pecah je. Tak boleh pecah. Tak boleh. Sepertilah kuku dengan isi dan kuku. Seperti isi dengan kuku dia. Dia tak boleh pecah. Jadi saya menolak ramalan yang kata ini tanda-tanda perpecahan. Isi dan kuku ni, satu lagi berbahasa Melayu selain Au dan tebing. Au dengan tebing. Anwar dan Zahid ni seperti au dan tebing. Saling bantu-membantu. Jadi mustahil mengelakkan. Jadi saya sekarang ni dah banyak peribahasa yang saya baca timbul daripada isu ini. Dia lagi satu tu dia dari berikutan pengakuan Samsul ni, dia saya rasa ada dua perkara yang mustahak yang perlu Perdana Menteri, kita perlu dengar daripada Perdana Menteri. Pertama, betul tak betul apa yang Samsul cakap tu. Kalau betul, dia kata betul, arahan dia mengarahkan Samsul suruh tidak buat proses kiraan semula. Yang kedua, seperti mana Samsul dakwa juga, betul ke tak betul bahawa ketika dia mengarahkan Samsul jangan buat kiraan itu, dia sudah dapat surat daripada Zahid Hamidi setuju untuk bentuk kerajaan. Itulah. Itu ya, dua perkara ni saya Musa. Itu ada kaitan. Jadi sebab itu tuduhan yang dilemparkan sekarang ini ialah Samsul, ada orang kata dah ke arah kemenangan. Kalau dia benarkan berterusan perkiraan itu. Sekali lagi lah. Dan seperti saya katalah, bila Anwar dan Zahid dah setuju untuk bekerjasama, takkanlah Anwar sanggup membenarkan kiraan semula yang mungkin menyebabkan Zahid kalah. Dia tidak akan benarkan. Sebab kita nak buat kerajaan campuran ni bukan senang dia. Unity government. Kerajaan bersatu.
Perpaduan. Kerajaan perpaduan. Nampaknya kerajaan perpaduan dah tukar tu jadi kerajaan perpaluan. Dia salah palu pemalu. Inilah apa orang-orang kata macam-macam, tapi saya rasa besar kemungkinan seperti saya tulis dalam blog saya lah, saya rasa besar kemungkinan apa yang Samsul cerita tu betul. Dan pada saya menesabah. Lalu kalau saya Anwar, mungkin saya rasa saya pun buat begitu juga. Saya nak jadi Perdana Menteri. Kan? Takkan tak boleh arah budak saya. Kan? Tapi untuk berikutan dia kesan Samsul, pendahan Samsul ni maknanya dia suruh Anwar tarik perkiraan undi kepada petanda di kawasan Presiden Parti. Apa kesannya kepada pilihan raya akan datang di kawasan-kawasan yang Presiden Parti? Ya, tu perkara ni, tu saya dah sebut, perkara ni dia kena selesai. Arahan daripada pihak-pihak tu supaya jangan recount. Ini sepatutnya tidak boleh dibenarkan. Dia sepatutnya recount ini, seperti yang saya faham Raden, recount ini macam di Australia. Suruhanjaya pilihan raya itu sendiri boleh buat ketetapan. Kalau mereka merasakan agak curiga tentang kesahihan penggeriaan itu, kiraan itu, atau tak terlalu banyak unsur-unsur yang undi rosak dan sebagainya, mencurigakan, Komisen Suruhanjaya berhak mengarahkan kira sekali lagi tanpa persetujuan daripada calon. Kita lain, kita kena kita calon kena setuju. Kena minta. Tapi yang bimbang dengan cara kita nak buat ni, yang membimbangkan ialah dekat pilihan raya 2027 ni, mungkin ada juga ketua-ketua parti yang akan selamat bila dia dicabar dan ketua parti A berhasrat untuk bersama-sama dengan ketua parti B. Maka ketua parti A mungkin mengarahkan calon A itu jangan kira undi dia. Jangan recount. Kalau menang tipis lah. Jadi fenomena ini tidak memberi keyakinan. Tidak sehat kepada demokrasi. Kalau kita nak lawan. Kecuali macam ni lah. Misalnya Tok Guru Hadi Awang calon marang marang misalnya, maka kalau kita berhasrat, UMNO berhasrat ataupun siapa-siapa bersatu berhasrat untuk berkawan menubuhkan kerajaan, tak usah lawan lah Hadi Awang di marang, lepaskan dia. Itu menunjukkan kita rela bersama-sama dia. Kita sedia untuk berunding selepas kita sedia berunding. No challenge. Lagipun you challenge pun kalah juga. Misalnya lah challenge. Ataupun misalnya Bagan Datuk sekali lagi. Zaid Hamid ni mungkin sekarang 2027 dia akan menang 3,800 lah. Mungkin lah ataupun lebih. Tapi sebagai menunjukkan kesetiakawan itu, maka PKR tak patut tahu calon. Lepaskan saja. Dia menang. Maknanya untuk akan datang ni lebih baik ketua-ketua parti ni biarkan menang tuan bertanding. Pada saya lah. Pasal nak pakat lepas tu. Senang pakat. Kita fleksibel. Lah. Ini kena dapat telefon. Hello. Kamu ni nampaknya prestasi kamu itu sungguh baik, membahayakan. Tak boleh lah. Jadi calon lawan Anwar kena tarik, calon lawan Hadi kena tarik, calon lawan Guan Eng kena tarik, calon lawan Muhyiddin semua tarik lah. Lepas ni Presiden Parti menang tahun bertanding lah. Lebih mudah. Lagi pun berapa orang sangat. Sampai 10 pun. Sampai 10. Ini menyusahkan Suruhanjaya. Nak bilang. Lepas tu protes lah macam-macam. Sebab akan datang ni pun kepada kalian untuk kita akhirnya nak bersatu balik. Baik tak payah lawan. Biarkan Presiden Parti menang tahun bertanding. Bagus. Maknanya Samsul ni sudah membantu ketua-ketua parti ni. Ini merubah senario politik. Misalnya macam ni, macam di England, contoh di England, kalau dia nak bertanding speaker, dia di England speaker ni wakil rakyat, bukan macam kita. Kita kalah pun boleh jadi wakil rakyat. Tapi di England the speaker
dia mesti wakil rakyat. Dan selalunya lazimnya kalaulah dia ni daripada parti konservatif, nak bertanding speaker, nak bertanding kawasan sebagai speaker, dan dia berhasrat untuk menjadi speaker, selalunya parti buruh, parti besar itu, kalau dia suka kepada dia sokong kerana dia telah menjadi seorang ahli parlimen yang nampaknya adil dan tidak bermihak, dia tak tahu calon pun di kawasan tu. Supaya dia menang akan jadi speaker. Ini budaya ini berlaku. Jadi dia tak usahlah lawan. Kita nak dia jadi speaker. Dia ni speaker. Nak jadi speaker yang baik ni bukan senang dia. Bukan saja dia kena faham peraturan. Dia kena ada sikap timbang rasa, sikap yang open. Adil bagi rakyat tengok dalam parlimen tu, dalam Dewan England tu, dia kata very good speaker. Kita pun nak macam tu lah. Jadi kita dah mulakan dengan Samsul ni, baguslah. Jadi kalau kita suka kepada seseorang tu, kita tak payah lawan lah. Macam saya rasa itu satu budaya yang boleh kita serapkan. Macam speaker kita sekarang ni, dia nama dia apa, Johari. Tan Sri Johari. Dia dulu tewas kan? Dia tidak bertanding. Dia tak bertanding. Yalah, kalau dia bertanding pun mungkin dia tewas kot. Tak saya dia menang sebab yang kawasan itu anak dia bertanding, anak dia menang. Anak dia menang. Jadi kalau dia bertanding pun menang lah. InsyaAllah menang lah. Jadi tapi dia lah speaker, dia tak payah bertanding lah sekarang. Dia akan teruskan. Speaker dia bukan ahli parlimen. Tapi elok juga pada saya dia, speaker ni mesti orang ahli Dewan Rakyat. Sepatutnya. Pada saya lah. Patut kita, barulah dia dihormati oleh rakan-rakan. Integriti itu tinggi sikit lah. Lepas tu Dan, kalau speaker ni orang wakil rakyat, dia tahu masalah wakil rakyat di bawah sana. Kan? Sebab dia sendiri wakil rakyat. Jadi dia mungkin tidak mudah lah untuk kamu keluar 6 bulan. Dia halau semua. Keluar 3 bulan. Kamu telah menghina parlimen. Dia akan lebih berhati-hati sebab dia juga wakil rakyat. Dalam soal peruntukan ini, kita nak adil lah. Sebab dia pun nak peruntukan juga. Dia nak peruntukan juga. Misalnya. Jadi banyak keputusan yang speaker buat itu ada kesan positifnya jika dia sendiri seorang wakil rakyat. Jadi saya harap Madani dapat apapun, kerajaan Madani dapat melihat ubah. Ini yang dimaksudkan reformasi. Tapi tak apalah Dan, kita cakap benda lain pula. Akhir sekali apa dia cakap? Susulan hari ini pasal SPRM dapat peruntukan lebih daripada 300. Tahun lepas dia dapat 338. 338 juta. Tahun ini dia dapat 360 juta. Itu adalah yang seperti mana Perdana Menteri cakap tadi, dia kata peruntukan tambahan ini dia puas hati kerana SPRM nampaknya agresif dan berkesan dalam memerangi rasuah. Tetapi ada dua isu rasuah yang hangat baru ini ialah berkaitan dengan katanya tokoh politik berpengaruh di Selangor yang ada kaitan dengan projek pasir MBI. Perdana Menteri Besar Selangor. Dan yang kedua pula hari ini Azam juga cakap, dia kata Tan Sri Muhyiddin akan disiasat pada masa yang sesuai berkaitan projek Bestari Net. Jadi Datuk boleh kaitkan dua-dua ni dengan SPRM yang dapat peruntukan itu? Tak boleh. Itu soal lain. Peruntukan SPRM ni sebab dia perlukan pegawai yang lebih dan mungkin kos yang lebih, perjalanan dan sebagainya. Itu saya rasa tak ada kaitan. Yang ada kaitan pada saya ialah Bersatu ni bercita-cita besar nak rampas Selangor. Jadi inilah kesan dia. Jadi PAS pun nak tangkap memenangi Selangor dengan pertolongan Bersatu. Jadi kalau Bersatu tergugat, mungkin susahlah nak dapat Selangor. Saya rasa ada kaitan dengan cita-cita Selangor. Kebetulan lah benda ni kes MBI Menteri Besar Incorporated ni. Saya baca dia kata tidak ada kena-mengena dengan Menteri Besar ni.
Dan dia ke azam juga kata boleh jadi siapa saja dia. Yalah, itu wayang dia. Wayang. Tapi yang peliknya ini tak ada kaitan dengan Menteri Besar sekarang. Tapi Menteri Besar sekarang ni dah berapa tahun lah? Sejak 2018. Yalah, dah 6 tahun ni. Ya, 6 tahun. 7-5 tahun. Takkanlah kes ni baru timbul. Kan? Jadi mesti ada jugalah. Mungkin timbul sebab politik. Ya? Di Malaysia ni semua timbul sebab politik. Semua politik. Jadi mungkin siasatan ini akan ada kesannya pada politik. Pembangkang yang bercita-cita untuk menawan Selangor. Itu ada kaitan saya rasa. Tapi yalah, pilihan raya setahun lagi kan, setahun setengah lagi. Ialah 2027. 2027. Lambat lagi. Sekarang 2024. Tak apa. 2 tahun lagi. Kalau dia semua di Malaysia ni penyelesaian berlaku bila politik berkuasa. Politik berubah, keputusan berubah. Bukan saja keputusan, penyiasatan berubah. Air berubah, musim ke-7 berubah, semua Malaysia berubah bila politik berubah. Jadi orang politik dia biasalah. Dia biasalah. Jadi dia, saya rasa akhir-akhirnya inilah malangnya inilah di Malaysia ini berlaku. Kes 5 tahun 10 tahun baru timbul. Semasa kuasa politik ada tak timbul. Bila berubah dia timbul. Bila berubah. Jadi mungkin zaman Madani ni pun bila mereka kalah besok timbul lah. Itu yang saya kata bila nak buat reform sebenar, bila kita nak ada polis, SPRM, Menteri Undang-Undang dan program negara yang bebas, yang supaya kita tak adalah perkara-perkara ini berlaku. Dia takkan habis lah. Kalau salah lah. Jadi tapi saya percayalah isu Selangor ni pun dia isu pasir ni sensitif juga kan. Dia ingat tak semua orang dapat projek pasir ni. Dia ada projek pasir? Tak ada. Dia di negeri-negeri yang ada pasir, jual pasir ni selalunya ada terlibat orang kuat-kuat. Kan? Sebab biasanya pasir ni mesti melibatkan politik tak? Dia senang dapat duit. Dan bukan saja orang politik. Orang yang ada kuasa. Ya. Maksud dia faham kan? Faham. Sebab dia senang dapat duit kan? Jadi bila projek pasir ni ada kaitan dengan orang yang berkuasa kuat, susah juga nak siasat mereka. Kerana mereka ni tak boleh disiasat. Ada. Nanti Melayu hilang di dunia. Kan kita selalu dengar kan. Jadi menggugat kedudukan Melayu. Bila projek pasir, saya dengar projek pasir ni yang terlibatkan pasir ni, saya kata, ini lebih daripada Menteri Besar ni. Selalunya lah. Tapi tak apalah, apa-apa pun siasatlah kalau nak siasat. Tapi buatlah secara betul, terus, dan janganlah buat hanya mata kita berkuasa. Buat bila benda tu berlaku. Benda berlaku. Jangan tunggu sampai dia jatuh, dia hilang kuasa baru kita nak. Itu tak boleh. Okey, Din. Akhir sekali apa satu misalnya Bestarinet ni dia berkaitan dengan Muhyiddin. Bestarinet ni dah 10 tahun, Din. 10 tahun, tapi sekarang kata 12 tahun. Nak siasat. Macam mana Dato' lihat kalau Muhyiddin kena siasat dan kaitan dia dengan masa depan dia sebagai pimpinan Bersatu dan masa depan Bersatu? Yalah. Kalau Bersatu boleh merentah Malaysia ni, tak ada lah. Selesai lah. Boleh selesai. Bukan saya kata tak ada. Saya kata boleh selesai lah. Jadi Muhyiddin taklah bimbang sangat. Kalau dia SPRM panggil dia pun, saya rasa dia ni orang dah banyak pengalaman. Dia bertahan sehingga PRU akan datang lah. Dia akan bertahan. Dan bukan saja dia bertahan, Muhyiddin mungkin menang. Mungkin dia jadi Perdana Menteri sekali lagi. Kan? Kita tak boleh. Itu semua orang nak jadi macam Mahathir. Jadi Perdana Menteri 2 kali. Anwar nak jadi 2 kali. Macam-macam semua orang. Jadi Bestarinet ni pun ialah SPRM panggil Muhyiddin akan pergi jawab. Dan kalau ada yang kena charge pun, dia bukan cepat. Setahun lagi, setahun 2 tahun keputusan pilihan raya. Dia lambat, dia bukan cepat. Jadi masa depan Muhyiddin bergantung kepada pilihan raya pada saya. Jadi
dia boleh relax lah, boleh main golf lah. Boleh main golf lagi ya. Tapi saya kecewa lah, dia tak pernah ajak saya main golf. Aiden ni. Lepas ni mungkin dia ajak. Dulu saya masih ingat dulu masa dia UMNO dulu lah. Saya tak, dia minat pasal golf ni. Dan saya pernah juga main dengan grup-grup dia lah, bukan dengan dia lah. Saya ni Tan Sri Muhyiddin ni dia suka bawa kawan-kawan dia pergi Australia. Dia ada sponsor, dia ada kelab. Dan saya pun pernah masa muda-muda dulu ikut dia lah. Tapi saya main golf tak pandai lah. Tapi saya pernah ikut. Tapi dah lama dia tak jemput saya. Jadi, satu lagi kekecewaan dalam hidup saya. Dah berapa kecewa? Banyak kecewa. Tapi nasib kita. Okey deh, apa lagi? So itu ajalah. Itu sajalah saya ingat pasal bajet. Kita tunggu bajet minggu depan. Kita tunggu bajet dan kita ulasnya. Kita ulas balik. Ya. Setakat ni minggu ni ini sajalah saya ingat. Terima kasih lah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.